reflection. So today student write your response. So bila saya pergi ke sini, saya bagi masa 1 minit, 1 minit. Okay. So type lah macam tadi tu kan. Apa yang kita belajar. So ini penutup lah. Okay. So kita type lah. Saya belajar tentang negeri-negeri di Malaysia. Okey. Baik. So itu yang kita faham dan kita lihat dah ada respon dah. Kita tengok respon dia. Satu platform back sekian-sekian. Okey. So kita tamatkan. So bila kita nak tamatkan, dah habis kelas, kita ada lagi satu respon kat sini. Tak sabar. Okey. So bila kita nak tamatkan, kita klik di kat sini, screen end. Okey. Okey. Sebelum tu, kita ada function 3 dot dekat bawah ni. Dekat bawah belah kanan ni ada 3 dot. So 3 dot ni dia ada banyak function. Full screen ataupun open dashboard ataupun turn on student pace. Okey, nanti saya share satu nota apa maksud student pace kat sini. So sekian, saya nak tamatkan kelas ni, saya end the session. So selalunya bila kita tamatkan kelas, terus kita tutup kita punya meeting kan. Kita tak buat analisa, tapi dengan web PDEC kita boleh tamatkan di sini. Okey, session. Kita boleh sebenarnya lepas kelas student dah tinggalkan kelas, kita sebagai pensyarah, kita boleh review balik ataupun reflect balik apa yang student buat masa kelas, selepas kelas ataupun bila-bila masa yang kita free lah. Contohnya kelas pertama. Okey. Dan kita save. Sebab bila kita sign in, dia akan tinggalkan report kepada kita. Kepada pensyarah lah. Okay. Reflect and review report. So share this with your students so they can review their individual responses and see your feedback after class. So kat sini kita boleh copy student punya activity. So maksudnya lepas kelas kita boleh share jawapan-jawapan pelajar ataupun aktiviti yang mereka buat di dalam kelas. So mereka ni tahulah apa sebenarnya mereka buat dalam kelas, boleh buat self revision. Okey, contohnya kita share ni dalam WhatsApp pun boleh kan, macam-macam pun boleh. So kita sebagai pensyarah kita tengok other way to share, generate takeaways. So di sini PDEC ni boleh generate takeaways. So kita tengok apa takeaways report dia. So dalam ni, okey, sementara tu saya nak share satu link di dalam saya punya kelas. Ini saya dah prepare satu buku untuk gunakan PDEC, gunakan macam function-function yang ada lah yang saya dah readykan dalam nota saya. So saya nak share, saya akan share dekat WhatsApp kat sini. Sekejap So boleh nampak tak di sini? Di dalam chat saya ada sediakan satu link. Nanti kita go through bahan-bahan ini. So tadi tu kita tengok okay. So tadi tu ready to publish takeaway for this session. Okay, this will generate a Google Doc for each student in your session and share it with the student automatically. So mana-mana student tadi yang awal tadi dia sign in gunakan Google account, so mereka akan dapat report ni. So tu pentinglah kan untuk mereka reflect apa yang mereka belajar. So kita publish report ni. Selalunya bila kita buat kelas, apa-apa engagement kita buat, kita lepas kelas habis. Betul tak? Kadang kita tak tahu student ni dapat ke tak dapat kan. So dengan ada PDEC ni, dia boleh dapat reflection. So dia kena login apa semua. So kita gunakan account yang kita gunakan untuk PDEC ni lah. So tak apa. So sekarang saya nak share apa yang kita ada di dalam Google Slide. Okey. Nampak tak skrin saya di sini? Tentang Google Slide. Nampak, Doktor?
Pertama sekali, untuk kita add on PDEC, masing-masing kena createkan slide mereka di dalam Google Slide. So, bila dah siap satu slide, kita pergi ke add-on. Untuk mereka yang belum familiar dengan Google Slide, saya dah sediakan di dalam saya punya nota saya lah. Di sini, kalau Doktor perasan, link yang saya bagi dalam chat ini akan buka kepada slide ini. So, bila buka slide ini, benda ni boleh download. Sama ada di sini, download as e-book. Ini adalah book creator, di mana saya menggunakan ini untuk share nota saya di dalam kelas sebagai textbook. So, doktor pun boleh gunakan ini untuk create nota-nota masing-masing. So, pergi ke next. Di dalam slide saya, how to build an interactive slide. So, dah ada panduan kat sini. Doktor boleh klik YouTube kat sini. So, sekarang, pergi ke dua. How to get your student participate. So, ni dah ada penerangan. Kalau nak tengok apa yang ada, play this guide, boleh play video kat sini. Baik. So, ini bila kita klik, dia keluar macam buku lah. So, menarik lah kan. Pelajar pun boleh nampak satu interaktif lah kat sini kan. So, ini adalah book creator. Setakat ini ada soalan apa-apa? Kalau tak ada, saya pergi satu demonstrasi macam mana nak masukkan add-on PDEC. So, pergi ke add-on dan kita get add-ons function. So, boleh tak kita tengok peserta kat sini, boleh tak buka satu Google Slide dan pergi ke bahagian add-on sebab penting ni. Okey, Doktor. Kita buat dulu. Contohnya saya buka satu contohlah. Saya punya student ni, so ni how did it go? Good. Thank you for your feedback. Sekarang saya nak create satu saya nak buka akaun Google saya yang tak ada lagi PDEC. So ini saya pergi Google akaun saya pergi ke Google Slide. So bagus sebenarnya inovasi yang Google bagi ni. Dan especially bila dekat akhir sekali dalam training ini, macam mana nak bagi sertifikat kepada pelajar. Contohnya kalau pelajar dia dah habis jawab satu soalan kuis, formative quiz, mereka akan dapat sijil mereka menjawab dengan jayanya. So menarik kan kalau pelajar dapat sijil kan. So ni Google yang ada. Saya buka satu slide baru. So dalam Google slide saya ni, add-on untuk PDEC belum ada lagi. So cara saya untuk masukkan add-on PDEC, saya pergi ke add-on sini, kat bahagian sini, nampak kan? Kemudian saya get add-on. Setakat ni nampak tak apa yang keluar dekat sini? Di dalam Google Slide masing-masing. Kadang dia lambat sikit lah untuk keluar. Still blank lagi nanti dia. Okey, dah keluar dah. So kalau boleh. Ya, PDEC. Cari PDEC. Yes. Cari PDEC dan install PDEC. Saya masih putih lagi kan. Tak apa. Yang penting peserta dapat. So, bila install, dia akan minta dia sign in. Sign in. So, kita sign in. Kalau untuk warga KPM, dia tak bagi premium ke Doktor? Kalau macam let's say saya guna saya punya domain MOE punya ni. Dia premium setakat 30 hari
Sebab MOE pun mereka gunakan trial access. Oh. Dia PDAC dia berlainan dengan Google punya software. Dia macam kalau Google dia boleh bagi Google Classroom yang file besar semua sekali kan, tapi PDAC ni dia add-on. So macam mana pun siapa-siapa yang masih nak guna premium tapi nak free, saya boleh suggest guna akaun Google yang macam yang banyak-banyak lah. Sebab dia sekarang ni dulu 90 hari, sekarang dia dah turunkan jadi 30 hari. Okey, so klik kat sini, PDAC. Okey. Okay, dia dah ada kat sebelah kanan. Yeah, kanan. Betul. Correct. Install, continue. Okey. So bila dah go through all this, dia akan jadi macam inilah, macam saya inilah. So kalau tengok, mereka ni dah ada siap dah template library yang mana pensyarah ni tak pening dah nak buat aktiviti pembelajaran apa. Mereka pensyarah hanya perlu tambahkan bahan topik apa yang mereka nak cakap. Topik, contohnya saya nak cerita pasal ekonomi. So boleh cerita pasal ekonomi dulu, kemudian saya nak masuk bahagian interaktif aktiviti. Contohnya saya nak masuk dekat bahagian bawah ni, saya pergi ke slide terakhir. Saya kata saya nak masukkan interaktif. So saya pilih daripada template library PDAC, pilihlah lesson builder kan, ataupun ada learning development, ada critical thinking, macam-macam. Ada juga subject area yang dah ready made untuk pensyarah gunakan. Contohnya saya nak gunakan soalan math. Okay. Sebab saya nak ada macam ekonomi kan. So nanti mereka akan PDAC ni akan pop upkan contoh-contoh yang dah ada. Contohnya sini. Pilih saja. So tak perlu kita nak letakkan gambar ke kan. Contohnya saya nak ada aktiviti saya nak pilih lain. Saya nak pilih sebab dekat bawah ni Saya drag saja ke doktor. drag saja ataupun klik saja sekali. What mathematical question could you ask? Use the example with your own image. Okay. Contohnya saya nak, sebab kat bawah ni ingat asas dia di dalam PDAC dia ada aktiviti tanya teks, aktiviti tanya multiple choice, aktiviti tanya number kan. Dua ni draw dengan draggable, ini premium lah. Yang kena bayar lepas 30 hari kan. Tapi yang 4 ni percuma sampai bila-bila. So katalah dalam aktiviti ni saya gunakan library. Okay, saya nak gunakan contoh je, saya nak ada teks. So saya klik saja sekali dan dia akan masukkan dekat bawah. So yang penting dalam PDAC, bila kita buat slide, jangan delete kat bahagian bawah. Sebab ini untuk PDAC punya, dia nak aktifkan link tu dekat bawah ni. So biarkan ni saja. Yang lain-lain kita boleh tulis baru ataupun masukkan gambar. Macam biasalah kita boleh insert macam-macam kan. So itu cara dia macam mana nak masukkan add-on PDAC dan masukkan lesson activity dalam sini. Okey. So sekarang kita pergi ke slide kita yang dalam book creator. Okey, ada pelbagai aktiviti yang kita boleh buat. Sama ada kita boleh choose student pace untuk asynchronous instruction. Contohnya kita nak bagi student tengok kita punya topik kita, tapi kita sebagai pensyarah tak mengajar secara online. Kan? Kita bagi student belajar on their own time. Kita asynchronous, betul tak doktor? So, macam mana nak create lessons untuk student pace asynchronous ni? Sebab tadi kita buat instructor pace untuk synchronous instruction. So, cara dia, pergi dekat Google Slide tadi. Okay. Kita pergi kat sini. Okay, kita klik start lesson. Bila kita klik start lesson, dekat sinilah akan dia tanya pilihan. Okay, pilihan dia akan keluar sekejap lagi.
Dan lepas kita klik start lesson inilah baru kod untuk masukkan kelas tu akan share dengan kita lah. Okey, sepatutnya dia akan keluar sama ada kita nak student pace ke ataupun nak macam gini. Patutnya dia akan keluar ni. Kalau tengok gambar yang bawah ni, nampak tak ada gambar student pace activity yang kecil ni, snapshot selecting lesson type. Okey, kalau tak nampak tak apa. Nanti kita boleh tengok di bahan ini saya dah share link untuk penjelasan apakah dia asynchronous, apakah dia synchronous di dalam PDEC. Okey, seterusnya macam mana kita nak tengok assessment untuk formative, untuk summative, kita ada teacher dashboard. So dekat sini kita akan tengok apa student yang jawab. So dekat sinilah kita lihat kita punya account PDEC. Okey, kita nak review session. So kat sini dia ada dah aktiviti yang kita buat menggunakan account. So make sure kita gunakan account yang betul lah kan. So dia dengan loading session kita yang lepas-lepas lah. So selalunya dia akan simpan selepas 30 hari. So macam ni kelas pertama. So ini kita boleh review balik. Sebagai pensyarah kita nak tengok okey ke student kita kan. So kita tengok apa yang student dah buat. Kita boleh klik kat sini reflect and review. Reflect and review ni premium. So kita juga boleh tengok boleh download data kepada Excel spreadsheet. So banyak aktiviti yang kita boleh buat selepas kelas menggunakan PDEC. Inilah function yang saya rasa lebih baik kita gunakan PDEC berbanding dengan Mentimeter, berbanding dengan Slido. Pernah dengar tak Slido? Doktor. So bila kita buat Slido ni kadang-kadang student dah jawab, student dah habis, tapi kita sebagai pensyarah kita nak reflect apa orang jawab. Lepas tu kita nak download juga data supaya kita boleh buat research kita kan. Daripada evidence dalam e-portfolio. So PDEC ni worthwhile lah untuk kita explore. Kalau nak bayar, boleh dah dapat report ni, reflect and review. So saya tengok reflect and review apa yang dia keluar. Okay. So kita boleh pilih berapa ramai student yang join kelas kita kan. So ikut kepada login yang tadilah awal-awal tu kan, login. So kita ada student ini student ini kita tengok apa yang dia buat. So kita boleh ada satu rekod portfolio pembelajaran pelajar secara individu. Maksudnya ramai-ramai pelajar, so at least kita simpan ini untuk rekod kita lah. Kita boleh masukkan dia dalam e-portfolio kan. So ini pun lebih menarik lah. Okey, terakhir sekali saya nak share daripada ni. Macam mana kita nak buat Google Form? Ini paling menarik lah dalam saya punya latihan saya. Okey, selalunya kita nak buat micro credential. Pernah dengar micro credential? Betul. Credential. Maksudnya bila pelajar buat sesuatu aktiviti pembelajaran dan bila akhir tu mereka akan dapat satu sertifikat credential. Sertifikat. Okey. So itulah tujuan saya gunakan ini untuk bagi tahu kita sebagai teacher, cikgu boleh create satu e-certificate secara percuma. Kita tak perlu bayar apa-apa. Yang penting pelajar sama ada dia jawab quiz kita ataupun dia jawab survey kita. So untuk jawab quiz, kita gunakan aplikasi nama dia CertifyM. Okay? Untuk quiz lah. Contohnya pelajar kalau dia jawab quiz, siapa-siapa yang lebih jawab dapat markah 80% ke atas, mereka layak dapat sijil. Okey. Kalau untuk survey, katalah siapa-siapa yang jawab survey kita, tak perlu jawab soalan kan yang
quiz apa semua, dia akan terus dapat sijil lepas isi survey, dia akan gunakan aplikasi nama AutoCrack. So ini dalam saya punya, yang ni saya dah dapat, dah boleh buka book creator ni kan? Ya, AutoCAD is very good lah. Already use, memang sangat bagus lah. Okay. Certified kan? Hmm. So, Certify belum. AutoCAD okay. dah, certify Okay. belum lagi. Dia lebih kurang sama dua-dua ni, cuma certified M ni dia ada macam setting yang kita tak boleh nak, kata apa, customize, personal customize. Tak apa. So saya tunjukkan satu demonstrasi. Okey, contohnya saya gunakan AutoCAD. Okey, cara saya nak gunakan AutoCAD, okey, untuk mereka yang belum, pergi dekat saya punya book creator ni, dan pergi link kat sini dan mereka play kat sini, boleh belajar lah macam nak buat kan. Okey. Sekarang ni saya share apakah setting untuk buat sijil. Okey, kalau sijil yang saya gunakan template size A4. So ini setting dia. So macam mana saya nak buat? Okey. Contohnya saya nak buat sijil. So saya pergi dekat saya punya Google account. Ini yang kira terakhir lah. Okay, sebelum kita tamatkan sesi. So, bila saya pergi kat sini, saya gunakan Google Drive. Okay, so bila saya Google Drive saya create new, kan, untuk buat satu sijil, folder sijil lah. Dan bila saya dah ada folder sijil, saya ada sijil certificate design. Okay, so saya create new slide. Yang penting kan bila kita nak buat sijil, kita kena ada template sijil yang sesuai lah. Dan saya cadangkan sijil yang bagus, iaitu saiz dia A4. Saiz dia A4. Okay, macam gini kan, saiz A4 8.3 kali 11.7 inci. Ini setting dia. So, kat mana kita nak ubah setting? Saya demonstrasi sekejap. Pergi dekat file. Nampak tak page setup kat sini? Klik kat sini. Kita ubah page setup kepada custom. Custom ni, macam tadi tu, kita gunakan 8.3 kali 11.7. So, 8.3 kali 11.7. Pertama sekali kita kena design dulu kita punya sijil. So, dah ada ni. Sekarang, katalah untuk buat sijil baru, saya nak pilih template yang bagus untuk sijil background saya kan. Pertama sekali kita pergi pilih layout, kita pilih blank dulu. Kita kosongkan dulu. So, sekarang ni sijil ni kosong je. Okey, kita createkan dulu kat mana kita nak dapatkan template yang bagus untuk background sijil. Pergi dekat website nama PNG3. Pernah tak pergi website PNG3? Selalu guna apa, adalah juga yang saya download guna Photoshop EPS kan. Yes. Boleh juga yang tu, yang PNG nanti saya cuba. Okey, so mana-manalah janji adalah satu link tu untuk download kita punya border lah. Okey, so saya dah pilih satu border, okey, iaitu saya pergi dekat sini insert, sorry. Okey, change background, pergi dekat ni, saya dah upload. Contohnya saya dah ada pilih satu ni, geographic ni, okey, katalah ni. Saya pilih ni sebagai background. Okay, so dia jadi macam ni lah. Dan seterusnya lah. Yang penting bila kita pakai AutoCAD, kita kena letakkan dulu content dia. So content dia, kita kena type lah.
Dan yang penting bila kita dah masukkan konten, kita nak letakkan coding untuk letak nama pelajar semua, kita kena ada dalam video tu, kita kena letakkan nama pelajar. So biasanya nama pelajar, cara nak letak nama pelajar, kita kena letak dulu kod sebagai nama. Okay, kita kena gunakan function icon ni lah, yang belakang ni letak nama. Okay. Dan sekianlah, bila kita dah habis ni, dah start ni contoh saya buat, yang dah buat untuk sijil hari ni. Okay, contohnya ni. So saya akan type semua sekali dekat sini. Nama peserta, reference number untuk sijil ni, tanda tangan semua saya dah siap dah. Okay. So ini saya dah save sebagai certificate punya template. So apa yang saya kena buat untuk aktifkan pembuatan sijil saya kena pergi dekat bahagian pertama sekali, pergi ke Google Drive. Okay, pergi dekat sini. Okay, create satu folder untuk untuk folder lain lah, supaya dapat kita asingkan survey yang kita nak letak ataupun kuis yang kita letak dengan database sijil-sijil yang dia akan simpan dalam Google Drive. Sebab bila sijil di-generatekan secara digital, dia perlu satu tempat untuk kita save. So dalam Google Drive, kita dah create satu folder khas untuk simpan. So di dalam ni ada survey form. So inilah kita nak createkan form ini. So saya dah create satu form, Google Form saja. Okay. Baik. So bila dah ada semua ni, saya dah ada survey yang saya nak tanya. So apa yang nak buat ni bila dah ada soalan ni? So saya akan pergi test dulu. Okay, saya akan isi saya punya maklumat sebagai test. Bila dah ada satu data, saya akan downloadkan data ini, respon ini, okay, di dalam sebagai sheets dekat sini. Sebab AutoCAD ni dia kena tambah dalam Google Sheet lah baru dia keluar. Okay. Kalau untuk Certify M, kita letakkan kita punya question kita untuk survey. Kita terus letak di bahagian sini. Bahagian questionnaire lah. Okay, contohnya di sini saya dah ada ni. Okay, kat mana kita nak masukkan AutoCAD? Okay, pertama sekali, ingat tak? Dalam saya punya sijil tadi tu, saya letakkan digital certificate number. So dekat sini saya tambahkan satu, bila saya download, kat dalam Google Sheet tadi tu, dia keluarkan data-data yang kita tanya tadi. Dekat bahagian kolom ni kita letak satu kolom baru, nama dia certificate number. Ingat, certificate number ni kita buat secara manual. Okay. Dan bila kita drag, dia akan keluarlah reference number ikut kepada turutan ni. Ini yang function yang biasa kita tak perasan lah nak buat kan. Bila kita dah ada semua ni. Ya doktor, yang tu pun saya terlepas pandang. That's mean nanti bila participant dah isi, dia automatic lah kita boleh refer which number. Kadang-kadang berlaku 2 kali pengisian kan, 3 kali kadang-kadang. Betul. Okay. So bila kita dah okay, untuk ini kita dah ada generate certificate. Tapi macam mana kita nak edarkan dia kepada pelajar? So setting ini dalam AutoCAD kita pergi ubah. Penting kan kita setting, katalah kita ada pelajar yang dah jawab tapi certificate belum keluar lagi. So kita
pergi dekat sini, AutoCAD, open. Sebelum tu nak tanya, ada soalan tak tentang PDEC tadi? Baguslah, saya nak cuba guna sebab sebelum ni saya dah ada langgan wood wall tapi tak pasti untuk pedek ni kalau nak premium kan dia bayar pakai RM ke USD doktor? Dia sebab kalau premium ni dia ada 3 benda je dapat. Satu, report yang tadi tu yang ada student punya achievement. Lepas tu function draggable dengan draw. So saya rasa tak banyak yang kita perlu fikir nak bayar lah. Sebab dia bayar dalam USD 100 lebih kan. Tapi 100 lebih ni untuk PDEC setakat untuk dapat 3 function saja, saya rasa guna akaun Google yang Yang banyak-banyak. sedia ada lah. Ah, Yang sedia ada lah, okey. sedia ada, betul. Tapi bagi saya nak pelajar itu rasa mereka ini dihargai. Bila belajar ini mereka rasa hidup. Sebab bila kita buat kelas, kita seorang-seorang yang cakap, betul tak? Kita kena tanya student ni faham ke tak faham ni. So, bila kita kata student ni tak aktif, salah kita sebenarnya. Sebab apa kita tak provide satu solusi pelajar belajar macam mana. Kan? So, inilah solusi dia. Okey. So, saya nak bagi tahu dalam AutoCAD, ada benda yang saya fikir kena highlightkan kat sini. Okey, macam tadi CJ dah ada nama nak letak mana, semua certificate number. Okey. Dekat bahagian okey, kalau condition kita letakkan certificate number equal not null. Sebab bila kita nak run program ini AutoCAD untuk generatekan certificate, walaupun orang yang dah isi Google Form dia dah ada nama kat sini. Okey? Dah ada dah dia punya survey apa, tapi kita tengok orang ni orang yang sama. Kalau kita tengok nama sama, email sama, dia isi 2 kali. So sebelum kita runkan AutoCAD untuk generatekan sijil, kita boleh deletekan data ataupun deletekan maklumat tersebutlah supaya kita boleh bersihkan kita punya respons kita sebelum kita bagi certificate number. Sebab kalau kita bagi certificate number, maksudnya sah lah kan maklumat yang diberi tu lengkap, email tu lengkap kan. So sebab itulah function merge condition optional, kita letak certificate number supaya kita boleh mengawal yang CJ yang kita nak keluarkan ni. Okay. Tapi dengan syarat kita ada dah kolom nama certificate number. Okay. So klik next. Bila kita nak share doc, kita pilih dekat bahagian sini yes untuk allow collaborate to reshare, and then ni no, dan kita letaklah email. Dah biasa kan gunakan function AutoCAD untuk hantar email kan? Ya, dah biasa tapi ada jugalah benda baru yang saya belajar hari ni. Yang macam add condition tadi tu kan, saya tak perasan yang tu kan. Sebab kalau kita buat macam ini, okey. Katalah kita punya syarat kita okey, yang ni. Add or remove job trigger. Kalau kita pilih yes untuk run on form trigger, so automatic siapa-siapa yang isi borang straight away dia dapat sijil. Tapi kalau kita nak manually untuk kita generate, kita kena pilih no. Sebab itulah bila kita klik no dan kita letak trigger untuk runkan sertifikat ini adalah bila mana respon ini telah diberi certificate number. Maka bila kita run kita punya AutoCAD, dia akan keluarlah function sijil dan hantar kepada orang yang
yang betul lah. So maksudnya kita tak buang masa lah untuk filter data ni kemudian. So itu saja saya nak ajar. So saya harap saya punya knowledge sharing ni dapat digunakan sepenuhnya untuk pembelajaran kelas di masa akan datang. So ada soalan apa-apa? Doktor, yang ni saya rasa keluar sikit lah macam dengan kita boleh sebagai guru memang kita boleh pantau lah kan anak murid kita. Tapi saya wonder satu perkara lah, bukannya saya prejudis terhadap kerja buat guru-guru kan. Ya. Ada tak satu platform yang pentadbir boleh memantau secara nampak macam PEDX tadi apa teacher dia buat kan, untuk satu hari tu dia bagi tugasan apa kepada murid-muridnya. Ada tak platform ataupun satu pelantau untuk pemantauan secara aktif tanpa murid tu sedar kan? Ada tak lagi? Sebab saya tengok delima saya tak tahulah, mungkin popular di sekolah dalam bandar. Tapi luar bandar ni ada yang masih guru-guru masih macam sayanglah, platform delima tu banyak tu KPM keluarkan duit untuk nak sediakan platform tu kan. Tapi tengok macam guru-guru tak tahu pun, tak sedar pun email dia orang, tak hafal pun email dia orang, tak guna pun kan. Sayanglah. Okey. Dia berbalik kepada kalau pentadbir dia nak memantau penggunaan orang kata apa? Orang kata apa? Apa aplikasi yang cikgu-cikgu semua gunakan. Dia senang aja. Kita bagi dekat peringkat universiti lah kan. Sekarang ni setiap pensyarah kena sediakan e-portfolio. So kalau pentadbir dapat melihat e-portfolio cikgu semua, saya sharekan apa yang ada dalam UM lah kan. So UM ni dia ada e-portfolio. So kat e-portfolio ni dia minta kita tengok, okey, contohnya saya share tentang e-portfolio kelas saya. So dalam ni dia minta saya tunjukkan apa yang saya gunakan dalam kelas saya. So bila cikgu-cikgu dia kena buat macam satu report, saya gunakan apa dalam kelas kan. So mereka secara tak langsung diorang kena laporkan apa yang mereka buat dalam kelas. Okey. Dan apa aplikasi yang mereka gunakan. Contohnya kat sini diorang kena gunakan role play kan. So contohnya discussion. So dalam delima tu ada Google Form kan. So dalam Google Form tu boleh juga jadikan Google Form tu kepada forum. Dah belajar dah macam mana nak convert Google Form kepada forum? Google Form kepada forum. Maksudnya dia synchronize lah dalam masa yang sama. Ya, betul. Saya tak pernah cuba lagi doktor. Okey. Itu satu benda yang patut cikgu-cikgu gunakan. So benda macam ni kalau ada pelaporan yang cikgu masing-masing dia kena tunjukkan dalam e-portfolio masing-masing. Contohnya untuk kenaikan pangkat lah. Kan? So dia motivated lah untuk gunakan semua aplikasi yang ada di subscribe oleh kementerian sebenarnya. Kan? Contohnya Microsoft Teams. Kan? Mereka belajar dalam Microsoft Teams tapi mereka tak gunakan sepenuhnya function Microsoft Teams kan. Sebab MSN apa? punya. Tak ada pelaporan apa semua macam saya. Bila ada e-portfolio daripada UM ni, saya boleh tunjukkan saya buat apa dalam kelas saya. Aplikasi apa yang saya gunakan. Kan? So, bila ada pelaporan macam gini, maka secara directly, cikgu-cikgu kena guna. Kalau diorang tak tunjuk, tak share,
Kan? Contohnya macam ini. Saya ada share saya punya strategi saya. Apa yang saya buat? Saya bagi tahu student gunakan untuk aktiviti buat mind map, kan? So bila tak ada benda-benda macam ni, diorang pun malas nak gunakan aplikasi yang macam-macam sebab yang kedua sekali, pandangan saya lah. Kalau buat aktiviti tapi tak ada report yang boleh generate secara automatik. Macam tadi tu PDET je boleh generate automatik kan. Lepas kelas apa hasil pelajar, betul tak? So kadang-kadang saya pun malas juga nak buat report, saya kena buat gambar sekian-sekian macam ni kan. Cuba kalau saya gunakan PDET tadi dan saya kata inilah hasil saya buat untuk kelas saya pada tahun ini daripada minggu pertama sampai minggu terakhir. Generate report, tengok kat mana? Download dekat website ni. Saya bagi tahu dekat saya punya pentadbir, tengoklah ni. So, memudahkan cikgu-cikgu lebih fokus untuk gunakan aplikasi daripada kerja-kerja admin yang kena buat report macam gini. So, kadang-kadang kita faham cikgu dia tak ada masa untuk buat hal. Betul doktor. Sekarang ni apa saya tengok, situasi yang berlaku sekarang ni redundant semua kerja tau. Satu benda terpaksa jana cikgu kena sedia RPH memanglah. Kemudian kita ada platform Delima tu. Kita manfaatkan pun boleh. Kemudian benda tu jadi macam gajah putih. Cikgu-cikgu tak guna and then come satu lagi sistem untuk rekod pelaporan pula. RPH dah kena buat. Pelaporan dah kena buat. Kita kena masukkan. And then untuk kehadiran ni, cikgu kena laporkan juga kehadiran murid. Dalam masa yang sama di peringkat sekolah, satu lagi borang minta parent pula isi. Sangat-sangat redundant tau saya tengok. Jadi macam dia tak, orang kata apa, tak optimum. Kita ada kemudahan ICT, tetapi cara untuk optimum kata maksimum dah. Saya percaya dalam PDPR ni maksimum dah penggunaan, tapi nak capai titik kecekapan tu saya rasa jauh lagi lah. Saya tak tahu kenapa. Jadi macam banyak kerja nak kena buat tau. Serius saya bagi tahu PDPR ni kalau nak tengok dia punya pelaksanaan dia saya rasa 3 kali ganda lebih sibuk daripada PDP biasa. Jadi selepas PDPR tu within pukul 1 sampai pukul 6 tu sampai malam pun sometimes cikgu kena tunggu lagi respon murid hantar kerja kan sebab ada kekangan-kekangan lain, lepas tu nak semak kadang-kadang sampai pukul 11 malam pun masih ongoing lagi seorang teacher tu kan. Jadi macam sebab redundant tadi tu lah. Kalau kata kita ada macam PDET ni kan kita boleh tengok semua kan. Mungkin boleh sebar luaskan lagi lah untuk penggunaan dekat sekolah lah. Terima kasih doktor. Masih banyak-banyak ilmu baru hari ni. Saya pun belajar ni daripada cikgu sekolah juga. Dia buat sesi sharing dekat dalam YouTube yang saya share dekat book creator tu kan. Ya. Tapi macam mana pun, apa-apa pun yang penting adalah pelajar kita. Kan? Apa yang mereka dapat hasil pembelajaran. Yang teknologi ni bagi saya, mana yang mudah kita ambil. Dan kalau pihak pentadbiran boleh accept ini sebagai reporting kita, so fokus cikgu, fokus pensyarah adalah engagement. Betul tak? Bukannya report. Tapi in the end, macam mana nak mengoptimumkan apa yang telah disubscribe oleh MOE adalah dengan minta cikgu-cikgu ni tunjukkan inovasi mereka. Itu saja. Sebab lebih ramai cikgu-cikgu sekolah, dia tahu benda ini memberi manfaat bukan untuk mengajar saja tapi untuk explore lebih. So mereka akan menggunakan semua function yang akan ditawarkan dalam platform MOE itu. So saya ada permintaan daripada pihak pentadbiran yang organizer untuk sharing tentang AutoCAD ni ataupun sharing tentang Certify M. Saya nak tunjukkan satu saja Certify M macam mana nak buat.
Kalau tengok kepada saya punya screen, saya last saya nak tunjukkan kepada pentadbiran saya ni. Macam mana nak buat Certified M. So, saya pergi ke saya punya drive, Google Drive. Okay, betul. So, saya kena install Certified M di dalam Google Survey saya. So, saya pergi dekat ini. Okay, katalah saya ada feedback ni. Saya dah ready meet lah. Okay. Untuk install Certified M di dalam Google Form, saya kena pergi kat sini, pergi klik dekat add-on. Add-on di sini. So di dalam Google Form ini, saya kena add on Certified M. Dia berbeza dengan AutoCAD. AutoCAD ni kena add in dalam Microsoft Sheets. Okay. Bila dalam Google Form, cari Certified M di sini. So keluarlah Certified M. Certified M ni lebih kepada untuk bagi sijil kepada pelajar yang menjawab soalan. Soalan kuis lah. So install. Okay, allow. Okay. So saya allow. So bila activate kat sini, saya allow. So dia akan activate lah Certified M. Dan cara untuk buat sijil tu macam yang saya explain tadi, ataupun paling tidak pun pergi dekat saya punya book creator, minta cikgu scan ni boleh? Sebelum habis. Kehadiran ataupun okay, Scan QR code. Nanti tak dapat sijil lah. Nanti isi borang tu. Okay, so minta participant yang ada di sini pergi dekat link yang saya share. Tengok balik saya punya perkongsian saya ambil daripada website yang lain. Okay. Cara-cara nak buat sijil ni ada di sini. Klik saja di sini. Dia boleh bagi tahu macam mana nak buat sijil daripada A to Z. Okay. Baik. So sekian saja saya rasa. Kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak cikgu. Okay. Saya pun masih belajar dalam sesi ini. Saya pun berminat sangat untuk explore apa yang cikgu-cikgu sekolah buat untuk untuk anak murid sebenarnya kan. Sebab yang selalu yang advance ni bukannya kami di universiti. Yang advance dalam teknologi teaching and learning ni adalah cikgu-cikgu sekolah. Saya memang respect lah. Cikgu ni banyak dia punya contribution kepada masyarakat akademik. Saya rasa kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak-banyak kepada semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sharifah.